Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa alihi al-kiram wa ashabihi al-'izam syahidillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah. La ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin an-nuril muzhibi linisyani bi nurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah khudh bi yadi khallat hilati adrikni. Assalatu wassalamu alayka ya habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya awwala khalqillah wa khatama rasulillah. Assalamu alayka ya sayyidina al-mahdi al-khalifatullah. Assalamu alayka ya sayyidina al-khadir buliyah bil mulkan abul abbas. Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atmim lana nurana wa qul lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikuhul absar wa huwal latiful khabir. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما سخرنا مع داود الجبال سبحنا والطير وكنا فاعلين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. Saya hormati lagi dikasihi Tuan Pengerusi Masjid serta barisan pegawai Lajnah Kuasa Masjid, Tuan-tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Dahri, Setiausaha dan seluruh warga Lajnah Kuasa Masjid, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat sidang jemaah insya-Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah. Tinggi syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini masih lagi kita dapat bertemu di masjid ini, dalam majlis yang mulia. Semoga kehadiran kita dan keberadaan kita dalam majlis ini mendapat rahmat barakah kasih sayang Allah. Moga-moga dosa-dosa kita diampuni dan diberi pahala dan
Allah mengangkat darjat orang bertakwa, berilmu sebagai bekalan akhirat insya-Allah. Kata-kata ulama, dia kata kata-kata ataupun tazkirah, dia diumpamakan seumpama makanan. Ya. Kalau kita lapar pasti memerlukan makanan dan minuman. Apabila kita makan, hasilnya makan kita kenyang dan akan menggemukkan badan, menyihatkan badan. Kalau kita jaga makan, kalau tak jaga makan juga memudaratkan kita. Itu bagi orang yang sihat. Bagi orang sakit, maka segala apa makanan yang terhidang di hadapan mata dia tak akan makan. Kenapa? Sakit, Allah menarik nikmat ni. Semua rasa pahit dan tak sedap. Okay? Begitu juga majlis ilmu. Begitulah orang yang rasa dahagakan ilmu kena makan rohani. Jadi untuk menyihatkan rohani kita, supaya rohani kita sihat, perlu kepada makanan rohani, Quran, zikir, majlis ilmu dan sebagainya. Kalau zikir pun tak nak, Quran pun tak nak, majlis ilmu pun tak nak, samalah seperti mana orang yang sakit tadilah. Orang sakit lagi, dia tak mahu makanan tu. Dia tak boleh masuk. Tadi badan sakit, ni rohani sakit, hati sakit, iman sakit, maka dia tidak boleh menerima teguran, nasihat dan sebagainya. Hatta dia nak bawa rohani kepada Allah SWT jauh sekali, ya, kerana hatinya sakit. Begitulah perumpamaannya. Maka di zaman mutakhir ini, di akhir zaman ni macam-macam maksiat, macam-macam dosa yang dilakukan oleh manusia, lupa kepada Allah SWT di zaman yang moden yang canggih ini, asyik dengan TV-nya, dengan handphonenya, dengan Facebook, dengan TikTok dan sebagainya, hingga mana melanggari batas-batas syarak dan sebagainya. Dan kita tengok anak-anak kita hari ini leka lalai dengan handphone dan sebagainya, sampai ibu bapa panggil pun tak dengar, sampai durhaka pada Allah SWT, sampai semayang pun tidak, makan pun tak mau, sebab dia seronok asyik dengan leka dengan handphone dan sebagainya, hingga mana melanggari peradaban. Itu hari ni, cabaran hari ni tuan-tuan. Isteri mengabaikan suami, tak peduli makan suami, makan minum suami pun leka dengan handphone. Begitu suami leka dengan handphone sampai tak menunaikan tanggungjawab sebagai seorang suami. Itulah kata Dr. Hasan Ali, Dr. Hasan Ali dulu pendakwah hebat, Datuk Dr. Hasan Ali, dia kata balak ni, dia kata bukan dosa orang yang buat di luar saja. Dia kata balak ni musibah datang rumah kita ni, tak payah cari kat luar, dalam rumah kita sendiri pun ada. Antaranya isteri durhaka pada suami, meninggikan suara dengan suami, anak-anak durhaka kepada mak bapak. Tak payah daripada luar, undang bala Allah, dalam rumah pun cukup. Ini cabaran dan ujian akhir zaman. Disebabkan leka dengan handphone, sampai Quran pun tak baca, suruh pergi masjid surau pun tak nak, suruh sebelum tidur malam suruh baca surah Al-Mulk pun tak nak, asyik dengan handphone, tidur dengan handphone, bangun pagi dengan handphone, seolah-olah handphone tu Tuhan yang disembah. Ini berlaku, bukan salah handphone, salah orang yang mengendalikan itulah. Inilah antara ujian akhir zaman, bukan daripada luar, daripada rumah sendiri pun sama tuan-tuan. Apa yang kita nak mengajak membesarkan Allah, apa yang nak luangkan masa untuk Allah pun tak sempat dah, sibuk sungguh. Cuba kita tengoklah tuan-tuan dalam keluarga kita sendiri, kita jangan suluh ni atas tu, dalam rumah kita sendiri kita tahu. Kedurhakaan demi kedurhakaan berlaku di dalam rumah sendiri. Sampai tidak boleh dah nak dibendung, tak boleh nak tegur dah. Pukul 2 pagi, pukul 3 pagi masih lagi leka dengan handphone dan sebagainya. Apabila digerak bangun subuh dan sebagainya, lihat tak boleh bangun. Akhirnya melawan mak bapak dan sebagainya. Bukan suruh apa pun tuan-tuan, suruh semayang.
suruh semayang, suruh pergi surau, tak hirau dah. Anak-anak hari ni tak dengar cakap mak bapak dah. Salah satu penyakitnya handphone lah. Ini ujian akhir zaman, tuan-tuan lah. Allahu Akbar. Tak tahu nak cakap lah. Bismillah. Pergi Jumaat pun khutbah Jumaat pun tengah khutbah Jumaat pun masih ada handphone. Seperti mana yang disampaikan Ustaz James dia kata sama juga dia kata, hilang peradaban kita. Dalam khutbah Jumaat pun ada main handphone, dalam majlis ilmu pun masih dalam handphone, tengah duk mengaji Quran pun dan lagi jawab telefon, tidak ada adab dengan guru, tidak ada adab dengan majlis ilmu, hilang segala peradaban disebabkan kerana handphone. Duduk dalam majlis ilmu tidak penuh adab, melunjuk kaki ke guru, ke kitab dan sebagainya. Ini antara yang ditegur oleh para ahli ulama. Sebab tu mengaji banyak sekarang ni tidak barakah, tidak membentuk peribadi mulia kerana kita tidak ada adab. Kita tidak ada adab dalam menuntut ilmu, adab dengan guru, adab dengan ibu bapa, macam-macam lah. Ini ujian akhir zaman. Ujian juga kepada para pendakwah, kata Ustaz James. Apabila kita nak menegur jemaah, nak mengajak kepada kebaikan, ada pro dan kontra. Ada yang boleh terima dan ada yang tak boleh terima. Atau dia mencemuh lagi guru, ustaz dan sebagainya. Bukan setakat itu, mengumpat lagi dan sebagainya. Contoh kerana apa? Kerana tidak boleh ditegur, tidak boleh dinasihat. Macam-macam dia kata Ustaz. Ujian kepada para pendakwah, ujian kepada ibu bapa dan sebagainya. Ini akhir zaman. Allahu Akbar. Baik. Kita sambung pengajian kita pada muka surat 47. Masih lagi bicarakan fasal yang ketiga, lidah. Baik. Kita sampai mana gitu? Betul dah? Lidah dah. Okey, di bawah ayat tu kan. Itu kita baca masih lagi di bawah nota kaki ni. Itu iaitu pada nota kaki pada 82 tu Al-Quran dan hadisnya. Tu sambung tu. Itu pagi ni kita baca faedah. Qala musannifu wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin rabbal alamin. Faedah iaitu fadilat Al-Quran dan selawat. Apa makna fadilat? Kelebihan. Al-fadil yang mempunyai kelebihan. Kelebihan apa? Dari segi ilmu contoh. Ini fadilat. Fadilat Al-Quran banyaklah tuan-tuan. Antaranya surah Al-Kahfi, Al-Waqi'ah, Ad-Dukhan, Yasin, macam-macam lah, ada kelebihan masing-masing. Boleh dikatakan semua Al-Quran tu fadilat. Satu huruf, baca satu huruf ya, dapat 10 Dalam semayang 10, 50. Luar semayang 10, 100. Oh, banyak ya. Satu huruf. Kalau kita baca banyak satu Quran, Allahu Akbar. Besarnya pahala Al-Quran. Tengok Quran pun dapat pahala. Sama juga selawat, besar selawat, banyakkan selawat dekat dengan Nabi di akhirat nanti. Dengan selawat juga mendapat syafaat. Al-Quran juga kita dapat pertolongan daripada Allah SWT. Okay? Imam Al-Qalyubi mengatakan bahawa para ulama mengatakan orang yang berzikir, apa nak zikir? Zikir tu ingatlah. Zikrullah, ingat pada Allah. Zikrul maut, ingat pada mati. Mana ingat, zikir tu ingat. Zikir, ingat. Ingat mana? Ingat dalam hati. Mulut sebut, hati ingat. Sama. Hati ingat. Kalau hati tak ingat, dia mulut tak sebut. Jadi itu zikir. Kata ulama, zikir ni ada 3 wajah. Yang pertama, zikir lidah. Sebut je, dapat pahala, tapi tak sampai ke hati. Yang kedua, zikir hati saja. Mulut tak sebut, tapi dia zikir ingat dalam hati.
yang paling tinggi sekali ialah zikir lidah dan hati. Itu kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dia sebut. Yang paling bawah sekali zikir ialah martabatnya zikir lidah saja. Yang kedua naik sikit zikir hati. Kerana hati tu lebih dekat dengan Allah SWT. Yang ketiganya zikir lidah dan hati. Mulut sebut, hati ingat. Contoh la ilaha illallah. Hati menterjemahkan apa yang kita sebut. Itu tiada Tuhan kecuali Allah. Cubalah tuan-tuan. Inilah yang dikatakan zikir kita itu boleh merubah hati kita. Kerana apa? Mulut kita sebut, hati tak lalai. Lepas tu Nabi kata berapa ramai orang berzikir lalai. Mulut sebut tapi hati melelong ke lain. Tak kan? Mayang sama juga. Mayang tapi hati ke lain. Tak kena. Dia kena membawa penyerahan diri kita ni zahir dan batin. Jasmani dan rohani. Maknanya lidah dan hati. Kan? Itulah yang boleh mengubah kita menjadi yang tiba. Zikir macam melembutkan hati kita. Contoh selepas solat 129 kali selepas solat, ya latif ataupun al-latifu, al-latifu, al-latifu. Jadi ya latif ni Allah Maha Lembut. Itu nama Allah. Zikir nama Asma' Husna. Zikir al-latif ataupun ya latif yang Maha Lembut. Allah Maha Lembut. Mana lembut? Mana kasih sayang kepada kita. Jadi kita minta dengan zikir al-latif tu Allah lembutkan hati kita. Sama jugalah. Jadi makan masa lah. Zikir jangan berhenti. Satu mata Allah kan kurniakan sesuatu apa yang kita minta itu. Baik. Mana zikir? Orang berzikir maknanya tidak bahawa para ulama mengatakan orang yang berzikir tidak mendapat pahala atas zikirnya melainkan jika tahu makna zikirnya. Kan tahu makna kan. Ada tak semua kata gitulah, sebahagian. Tersebut walaupun secara umumnya, kalau pada umumnya ada orang kata sebut tu contoh macam selawat dapat pahala okay? Walaupun tak tahu makna contoh. Itu dalam bab selawat lah. Dia beza dengan zikir-zikir lain. Menurut Imam Ibn Hajar mendapat pahala. Ibn Hajar ni ada dua ni, Hajar Asqalani dan Ibn Hajar Al-Haytami. Menurut Imam Ibn Hajar mendapat pahala zikir tu, ia berbeza dengan Al-Quran dan selawat. Lain pada Al-Quran dan selawat ni. Lain tu zikir tu kalau dia zikir tak tahu maknanya tak dapat pahala. Tapi Al-Quran baca tak tahu makna, selawat tak tahu makna, tetap dapat pahala. Maknanya martabat dia lebih tinggi daripada yang lain. Tu Al-Quran baca dapat pahala walaupun tak tahu makna. Dan selawat juga baca selawat tak tahu makna, tak apa, dapat pahala. Di mana sesiapa sahaja yang membaca keduanya kembali kepada Al-Quran dan selawat akan mendapat pahala. Ini perbahasan para ulama. Ada khilafnya, ada perselisihan ulama pendapat tentang masalah ini. Jadi ini pendapat dia kata dalam kitab Kasyifah As-Sajjad dan juga dalam kitab Nihayah Al-Zain dan juga dalam Irsyad Al-Ibad. Ada muka surat kitab yang dirujuk ni, maknanya kitab ni yang disebut ni dirujuk menjadi rujukan tuan guru kita Ustaz Muhammad Ju, dia masuk dalam ni. Dia baca lah tu, kalau dia sebut tu dia baca lah tu. Kita tak baca, kita baca hak dia tulis. Ayat tak baca ni, kitab Kasyifah saja Nihayat Az-Zain Irsyad tak baca hak dia sebut ya. Bagaimana pengarah ni Ustaz Muhammad Ju baca kitab ni. Kalau tidak dia tak sebut ya. Itu faedah yang pertama. Yang kedua faedah amalan untuk menajamkan pandangan mata. Ini antara amalan yang disampaikan dan diijazahkan oleh tuan guru kita lah sekali. Dikatakan amalan ini berasal daripada Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Yang ada zikir, ada zikir Al-Attas, ada zikir Al-Hadad, wirid Al-Hadad, macam-macam lah tarikat. Dia kata apa? Dua ayat ini mujarab. Mujarab ni mustajab lah, jadilah. Kalau mujarab ni jadilah. Berkesan lah, mujarab ni berkesan lah. Untuk menajamkan pandangan mata yang dibaca pada kedua tapak tangan pada waktu pagi. Kita boleh amal ni. Kemudian dibaca kedua tapak tangan tu, kemudian ditiup hujung kedua ibu jari tangan ni.
dan diusapkan kepada kedua mata. Tiup ni, baca ni tiup. Okey. Tiup ujung jari tu, tengoklah dia tulis tu macam mana, tengok kafiat dia. Ayat itu dia kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat itu dalam surah Yusuf, surah Yusuf, surah yang ke-12 ayat 93. Boleh rujuk Quran surah Yusuf ayat 93. Juzuk yang ke-12. Kata apa? Izhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abihi ya'ti basira wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Surah Allah Azim. Maksudnya, pergilah dengan membawa bajuku ini, kemudian letakkan pada muka ayahku supaya dia dapat melihat. Dan selepas itu bawalah kepadaku keluarga kamu semua. Ini antara kisah baju dengan baju itu. Nabi Yusuf maknanya ayah dia Nabi Yakub buta kan, dengan baju yang diberi itu, maka boleh celak kembali. Ini mukjizat lah. Ini antaranya kita boleh baca lah. Sapu baca izhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Tiup tu doa lah sikit, tiup tu, ya Allah terang di mata aku. Banyak lagi lah doa-doa untuk cerah mata. Antaranya fakashafna anka ghita'aka fa basaruka al-yawma hadid. Baca selalu baca tu masa azan tu kan, baca Ini antara doa yang kita boleh amalkan untuk menajamkan mata, maknanya untuk menerangkan mata lah. InsyaAllah mata sihat, tidak menjadi kabur dan sebagainya. Sama juga tu yang kedua tu tuan-tuan. Tengok muka surat 2 tu. Tu ayat 22 surah Qaf. Tu saya sebut tadi tu, fakashafna anka ghita'aka fa basaruka al-yawma hadid. Ini juga antara doa menerangkan mata. Maka kami hapuskan kelalaian yang menyelubungi itu, lalu pandanganmu pada hari ini menjadi tajam, dapat menyaksikan dengan jelas perkara-perkara hari akhirat. Ini juga berkait dengan mata. Ini rujukan daripada Ustaz Wahdijo dalam kitab Al-Adab, ada disebut muka surat 174. Ini antara amalan amalan. Ada yang waktu azan kan, ada ulama sebut apabila Tok Bila sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu, kita pun bacalah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, marhaban bi zikrika ka qurrata ayuni bika ya Rasulullah, fakashafna anka ghita'aka fa basaruka al-yawma hadid. Dibaca 7 kali, tiup ni kepada jari tu, buku ibu jari tu. Tiup tu macam bagi basah sikit, bagi tiup tu, bagi kena lagi, macam kucuk tu ibu jari tu, lepas tu sapu. Sapu daripada dalam mata tu, sapu keluar macam ni. Itu ada amalan macam kita baca tu. Bila Tok Bila sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali tu, kita baca marhaban bi zikrika qurrata ayni bika ya Rasulullah, fakashafna anka ghita'aka fa basaruka al-mahdi 7 kali, tiup macam ni. Lepas tu letak daripada dalam mata ni, tarik keluar, sapu gitu. Sapulah 3 kali ke 4 kali ke. Antaranya untuk mencerahkan mata, dan satu ikhtiar doa juga untuk kita mendapat syafaat Nabi, melihat Nabi di akhirat nanti. Itu antara amalan-amalan. Ada disebut dalam kitab-kitab lah. Mana kalau kita tengok orang masa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu, ada orang tiup kat ibu jari, sapu keluar tu, mana tu antara orang mengaji lah. Orang mengaji, orang ada ilmu lah tu. Ilmu tentang mata tu lah. Itu harus sapu mata gitu Baik. Sayyidina Ali berkata, az-zikru nurul aqli. Az-zikru nurul aqli wa hayatun nufus wa jala'us sudur. Zikir adalah cahaya kepada akal. Tu. Mana kita zikir tu memberi cahaya kepada akal. Mana otak kita, menerangi otak kita, cahaya tu menerangi otak kita lah. Kehidupan kepada jiwa. Zikir juga memberi hidup jiwa kita, rohani kita jadi hidup, tak mati. Hati kita tu tak mati, hati kita tak keras, tak matilah. Dan pengilap kepada hati, kepada rohani kita, dan juga mengilap kepada hati tu. Berkilat tu.
kan macam kita kereta motor kotor lah tuan-tuan, kita basuh bershampoo kilat kan. Mana hati kita sama. Dua elemen lah kita kena jaga. Kebersihan kita, luaran kita kena jaga kan. Nak menghadap Allah bagi bersih, mandi-mandi bershampoo, pakai minyak apa semua kan. Baju bagi bersih-bersih, maknanya dengan sabun, basuh badan kita dengan sabun, kepala shampoo dan bagi bersih. Jadi kita, tapi jangan lupa kita untuk menyucikan hati kita sama. Ada yang bersih luaran saja, dalam hati kotor. Jadi dua-dua lah. Bersih rohani kita dan jasmani kita. Maknanya Allah suka kepada orang yang pembersih, kata Nabi, bersih. Dan ada hadis mengatakan kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Jadi kita kena bersihlah. Pakaian kita kena bersih, kenderaan kita kena bersih, rumah pun kena bersih. Jangan rumah bau busuk dan sebagainya. Itu bersih. Maknanya secara zahirnya bersih. Maknanya ulama kata kalau zahirnya bersih, pastilah hati pun bersih, insya-Allah. Biasanya macam tu. Bersih tu maknanya tanda tu orang tu beriman kepada Allah Subhanahu taala. Ataupun kata adalah iman tu. Kalau hak jenis pengotok tu bukan kata tak ada iman, mungkin iman dia lemah kurang, kan. Kata tak ada iman marah pula kan. Okay, contoh seorang al-arif billah ni orang yang dekat dengan Allah SWT, yang makam-makam walillah. Allah al-arif billah ni orang dekat-dekat dengan Allah SWT kan. Orang yang sudah melalui pengalaman rohani atau melalui perjalanan rohani menuju pada Allah SWT, mana wali Allah, al-arif billah, al-Allah, ini orang yang dekat dengan Allah SWT. Secara rohani dia bersih jiwa dia. Dia disibukkan dengan Allah SWT. Dia tidak disibuk dengan dunia. Dia kata az-zikru babun azimun anta dakhiluhu faj'al lahul anfasa hurrasa. Zikir adalah pintu teragung yang boleh kamu masuki, maka jadikanlah zikir sebagai benteng jiwa. Cantik ayat dia. Zikir tu yang kita ada sebut zikir tak kira lah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tak kira lah. Zikir adalah pintu teragung yang boleh kamu masuk. Maka jadikanlah zikir itu sebagai benteng jiwa kita. Mana zikir itu benteng jiwa kita daripada dimasuki oleh syaitan, daripada bisikan-bisikan yang boleh mengajak kita kepada keburukan, kejahatan dan sebagainya. Itu benteng lah zikir itu. Itu nota kaki kepada membaca semua zikir tu. Membaca semua zikir tu kita sambung-sambung lah. Tu yang 83 tu yang Sayyidina Ali berkata tu, membaca semua zikir tu. Kita dah baca kan. Itu mana antara kebaikan lidah tu kan. Yang pertama kita dah urai dah, membaca Al-Quran dah jelas dah, dan hadis. Yang keduanya membaca semua zikir. Itu untuk menjaga berkait dengan lidah tu menuju kepada akhirat tu. Itu yang kedua, membaca semua zikir tu. Baik, kita tengok yang ketiga pula. Lidah ni kita guna untuk bangsa ke akhirat, iaitu membaca tulisan yang memberi manfaat. Guna dengan lidah. Apa membaca tulisan yang beri manfaat? Banyaklah. Antaranya ilmu, baik ilmu dunia, ilmu akhirat, baca Quran, baca hadis, baca buku-buku agama. Dengan membaca buku tu kita mendapat ilham atau kita mendapat terbuka pintu hidayah dengan baca buku, baca kitab tu menyebabkan bertambahnya ilmu, menyebabkan bertambah lagi kita takut dengan Allah SWT. Disebabkan membaca buku juga mungkin dah kita mendapat hidayah. Ada banyak orang yang dia baca buku, baca tafsir Quran. Kita tengok orang-orang yang orang kafir pun sama, dia baca Quran, dia baca tafsir Quran, dia kaji Quran, dia tengok mana Quran, akhirnya dia faham Al-Quran, akhirnya Allah beri hidayah. Ni maknanya apa? Maknanya pintu hidayah tu banyak tuan-tuan. Melalui zikrullah, melalui adab-adab kita melayan orang kafir dan sebagainya, ataupun tafsir. Ada seorang jemaah tabligh dia pergi ke luar negara lah. Jadi dia bawa lah Al-Quran. Al-Quran tu ada yang tafsir bahasa Inggeris.
Jadi dia berkawan lah dengan orang bukan Islam ni. Dia kata baca apa? Saya baca Quran, tafsir, baku. Orang tu pun, kawan dia tu yang orang Amerika ni, agama Kristian tak silap saya, dia kata baca Quran, baca tafsir, baca, dia baca. Akhirnya dia tertarik dengan Islam. Dia tengok makna bagus Al-Quran ni, bagus, dia kata ini betul. Dia baca dengan orang putih, maksud Quran tu orang putih. Akhirnya dia masuk Islam. Bermakna kawan tu tak ajak orang masuk Islam. Dia pinjam Quran, baca tafsir dia, baca, akhirnya baca. Banyaklah kita tengok ada saintis-saintis barat mengkaji Al-Quran dan sebagainya. Akhirnya kaji punya kaji, dia nak tengok, dia nak perbandingan agama dan sebagainya. Akhirnya daripada hasil kajian itu Allah beri hidayah, akhirnya masuk Islam. Pun ada banyak kita dengar kisah. Bermakna pintu hidayah tu banyak. Mungkin juga membaca tulisan-tulisan yang memberi manfaat. Ada kita dengar dia membaca silsilah keturunan Rasulullah pada. Dia baca silsilah keturunan Rasulullah, dia baca kat dinding masjid kat mana pun. Akhirnya dia tertarik, akhirnya dia masyhur, terkenal. Dia kaji siapa Nabi Muhammad, kaji biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaji punya kaji. Akhirnya dia kata ini bagus, ini orang bukan calang-calang orang ni. Ini specialnya, ini orang nombor satu ni. Akhirnya dia masuk Islam dengan hidayah daripada Allah SWT. Banyak. Jadi kita yang dah Islam ni, bacalah. Baca kitab, baca Quran, baca buku-buku agama, membaca tulisan-tulisan yang beri manfaat, amalan-amalan tersebut, doa tu. Maknanya satu amalan kita dapat, kita baca, akhirnya ingat dalam hati, okey, dah ingat, dah hafal, okey, ambil amalan lain pula, baca. Jadi banyaklah amalan-amalan yang ada dalam diri kita. Walau macam mana pun, banyak mana amalan kita, ibadat kita, ulama sebut hati-hati, kita ada musuh keliling kita. Antaranya syaitan. Musuh ni ada daripada kalangan syaitan, manusia, minal jinnati wan nas kan. Musuh kita ada keliling kita. Mungkin kawan-kawan kita, keliling kita sendiri, jiran-jiran, sekeliling kita, syaitan, semua ada. Makna nak dekat dengan Allah SWT ni bukan laluan yang mudah. Ada ujian dan cabaran dia. Terutamanya syaitan lah. Dia akan menghasut kita, membisikkan kita supaya merosakkan amal kita, supaya kita tinggal Allah, tinggal zikir dan sebagainya. Kan? Dia tak duduk diam. Ya? Baik. Itu yang ketiganya, membaca tulisan yang memberi manfaat. Yang keempatnya, mengajar ilmu yang memberi manfaat. Baik yang mengajar, yang mendengar ilmu, semua mendapat manfaat daripada Allah SWT. Ya? Duduk dalam majlis ilmu. Ni tengok-tengok tu mari semayang ya, jauh mari semayang Jumaat. Nak duduk majlis ilmu, Allahu akbar. Tapi duduk meja kopi bujang-bujang boleh. Contoh. Nak duduk dalam majlis ilmu kuliah subuh setengah jam pun tak boleh. Masalah hati tadilah. Nak duduk dalam kuliah maghrib setengah jamnya. Kadang-kadang ustaz kuliah maghrib tu lebih 5 minit lah. Contohnya esok 8.30. Ustaz tu mengajar 8.35, gelisah dah. Gelisah dah. Bila ustaz nak berhenti ni, syok dah ni, tak berhenti ke ustaz ni. Contoh gelisah tuan-tuan. Makanan rohani, tengah makan rohani tu. Tapi duduk kedai kopi setengah jam, 40 minit, tunggu orang pelayan mari 15 minit baru mari order, lepas ambil order setengah jam, lepas tu 40 minit, sejam baru sampai makanan, tak apa pula no. Contohlah kan. Contoh. Jadi begitulah berkiranya kita dengan Allah SWT. Pasal apa? Masalah hati tadilah. Dia kalau hati sihat, dia akan duduk, dia akan terima nasihat, akan duduk. Dia tahu dah majlis ilmu tu besar padilaknya. Ni kadang-kadang Allahu akbar, dah kita ni dah berumur, dah tak berapa sihat. Duduk dalam majlis ilmu, moga-moga itulah bekalan kita untuk akhirat kan. Tak cukup mai sembahyang saja, lepas sembahyang lepas doa balik. Mana bekalan ilmunya? Rugi nana. Hak sibuk tak apalah tuan-tuan. Ada hal tu. Ini Allahu akbar. Tak nak duduk langsung dalam majlis ilmu. Apa cerita ni? Sebab tu Imam Asy-Syaikh Al-Albani kata, kalau kita tidak duduk dalam majlis ilmu, tidak duduk dalam majlis zikir 3 hari atau seminggu, sudah cukup mengeraskan hati kita. Itu jadi hati keras tu. Bila hati keras apa dah tu? Melawan lah. Lawan Tuhan, lawan orang tak dengar nasihat. Pasal hati keras. Kita tidak melembutkan hati kita dengan zikir, dengan majlis ilmu. Itu kesan dia tu. Tak cukup semayang saja. Contoh Baik itu.
Ada mengajar ilmu yang manfaat pun sama. Itu kita tengok nota kaki dia apa kata ulama kita, itu Dr. Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan. Saya dulu suka baca kitab tu. Dan saya pernah beli masa saya duduk Ranger dulu, beli kitab antaranya Bahrul Mazi satu lagi kitab tu. Fiqhul Islami, Fiqhul Islami wa Adillatuh. Dia ada 7 jilid tak silap saya, tebal. Fiqh Islam 4 mazhab. Iaitu pengarangnya Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Saya tengok, saya baca dalam bab Fatihah pun banyak khilaf. Mazhab Syafi'i baca Fatihah macam ni, Hanafi macam ni, Hambali macam ni. Sonok baca, dia banyak hukum di dalam tu, bab 4 mazhab. Ni Dr. Wahbah Az-Zuhaili banyaklah, antaranya tafsir Quran dia, tafsir Al-Munir, banyak dia punya penterjemahan kitab dia. Antara yang masyhurnya itulah Fiqhul Islami wa Adillatuh. Fikih Islam serta dalil-dalilnya. Ada semua dalil Quran dan hadis. Dia bab fiqh semua ada dalam tu. Ada tebal kitab dia, satu tebal tu. Ada 5 jilid ke 7 jilid, lupa dah. Kalau dekat ilmi ATN tu ada kitab tu. Dekat pustakaan tu. Menjadi rujukan kita dan student-student di situ. Baik, dia kata apa? Wa ta'lim wa ta'allumu dinun aw faridatun diniyatun wa taqsiru fi khiyanatun wa kitmanul ilmi jarimatun wa tashwihul haqaiqi munkarun wa ghishun wa razilah. Kata apa maksud dia? Dr. Wahbah Az-Zuhaili kata, mengajar dan belajar adalah agama. Mana belajar, mengajar tu adalah agama. Ataupun dikatakan kewajipan agama. Kita tengok malam dalam khutbah semalam. Pun ada pengarang khutbah jemaah semalam tu pun disebut. Serah kepada ahlinya. Tajuk khutbah semalam serah pada ahlinya, dan ada wasiat di situ hendaklah kita belajar 3 ilmu kan, fardu ain, iaitu belajar ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu tasawuf, akhlak, dan juga ilmu fikih, ilmu fiqh. Lepas tu untuk melepaskan fardu ain kita tu, kalau masjid surga pasti kita ada ilmu ni. Ada mengaji tauhid kita ada, alhamdulillah lepas satu. Ada ilmu tasawuf ni, subuh ni tasawuf lepas. Ada ilmu fiqh, bab fiqh, bab solat, tak kira lah, bab zakat, bab haji, ada fiqh. Bermakna kita sudah mengaji 3 ilmu ni, maknanya selamat dah kita. Kalau kita mati, kita tidak dikategorikan berdosa. Kerana apa? Kita sudah belajar ilmu fardu ain. 3 fardu ain, 3 serangkai dia panggil. Tauhid, tasawuf, akhlak dan fiqh. Ada kalau kita tak ada ilmu 3 ni, penat ni nak jawab masa dalam kubur tu. Tak lepas lah. Sebab dia pada ilmu fardu ain. Alhamdulillah, ni subuh ni okey tu. Bab tasawuf. Bab tauhid mungkin ada ustaz lain yang mengajar bab tauhid, sifat 20, bab akidah dan sebagainya. Ada satu lagi panggil ustaz yang mengajar fiqh. Fiqh ni bab solat ke, bab puasa ke, bab zakat ke, bab haji ke, kan? Kan fiqh, banyak fiqh ni. Bab fiqh munakahat, muamalah, jinayah, fiqh ibadah. Ambillah salah satu fiqh. Biasanya kita ni utamakan fiqh ibadat dululah, sebab kita beribadat tu. Kan? Bab solat. Baik. Ataupun kewajipan agama. Sikap ala kadar. Ala kadar ni acuh tak acuh, maknanya tidak serius lah, tidak serius. Di kalangan di dalamnya adalah khianat. Jadi kalau kita tidak serius, ala kadar, acuh tak acuh, ataupun apa bahasa lagi, seperti mana melepas batuk di tangga, itu istilah dia tu. Maknanya pandang remeh lah. Memandang remeh tentang ilmu ni adalah khianat. Khianat tu. Khianat lawan dia amanah. Amanah berkait dengan iman. Ada iman. Kalau tak ada amanah, tak ada iman. Khianat. Itu lawan dia. Membunyikan ilmu, dia kata, menyembunyikan ilmu adalah satu kesalahan. Ilmu maksudnya ilmu apa ni? Ilmu yang baiklah. Ilmu jahat memang sembunyi dan tak wajib disampaikan pun ilmu jahat tu. Kalau kita ajar ilmu jahat orang tu amal, kita pun bertambah jahat. Ilmu baik.
Merosakkan kebenaran-kebenaran adalah suatu kemungkaran. Merosakkan kebenaran. Ini dah benar dah kita pergi rosak kebenaran tu. Penipuan dan juga akhlak yang tercela. Ini masuk dalam kemungkaran. Ini kita dalam sebut dalam Al-Quran Karim, dalam kitab Bunyatuhu At-Tashri'iyah wa Qasaisu Al-Hadariyah. Buah dalam kitab Dr. Wabah Az-Zuhaili. Okey. Ini antara dia hurai tentang manfaat mengajar ilmu datang belajar ilmu. Banyaklah kita boleh tengok dalam kitab fiqh ada sebut kelebihan ilmu banyak, kelebihan belajar ilmu banyak, kelebihan menuntut ilmu banyak, adab-adab penuntut, adab-adab tu'alim kepada anak murid, adab murid kepada guru, banyaklah sebut dalam tu. Ada sebut dalam kitab Hidayatul Salikin, ada sebut dalam kitab Bidayatul Hidayah, ada sebut tentang adab-adab menuntut ilmu ada dalam kitab. Itu semua saya baca tu kitab. Hidayatul Salikin ada, Bidayatul Hidayah ada, itu Imam Ghazali rahimahullah taala. Itu bagus juga kitab tu. Okey. Baik, yang seterusnya sikit lagi kita pergi lidah ni untuk kebaikan akhirat, iaitu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Apa tak? Tengok dari sudut penulisan ni dia kata apa? Mula-mula dia kata menyuruh kepada yang ma'ruf. Dia tak tulis mencegah kemungkaran. Bermakna keutamaan tu secara automatik dah. Apabila kita menyuruh, mengajak manusia kepada buat baik, maka dia akan terjadi sekali dah mencegah kemungkaran. Tapi kalau kita cegah kemungkaran, belum tentu orang tu buat baik lagi. Faham tak? Mungkin dia tinggal kemungkaran tapi dia tak buat amal baik. Tapi kalau kita mengajak kepada makruf, contohnya ajak orang tu semayang, InsyaAllah bila dia semayang, nombor ekor pun minum arak, berjudi pun zina, dia akan tinggal. Contoh. Jadi keutamaan dalam dakwah ini mengajak kepada kebaikan lebih utama daripada mencegah kemungkaran. Jadi sebagai pendakwah ni maknanya dua lah. Antaranya mengajak, kita tahu dah orang ni tak solat, kita tahu dah orang ni tak semayang, kita ajak dia pergi semayang, automatik dah dia akan tinggal semayang, dia akan tak tinggal semayang dah. Kalau kita tengok orang ni mendedahkan aurat, macam tu, kita pun bagi tudung kat dia, hadiah kat dia pakai tudung. Dia kata aku tengok hang pakai tudung cantik, tapi jangan perlilah. Perli lah tudung tu dia bakar. Jadi itu antara dakwah yang halus lah, untuk kita mengajak kawan-kawan kita supaya menutup aurat. Kalau kita bagi hadis, bagi Quran, dosa tutup aurat gini, buka aurat ni, dia tak terima. Salah satunya kita bagi tudung kat dia, suruh dia pakai tudung. Mula-mula dia pakai tudung, lepas tu dia biasa, okey. Bermakna terhasilnya kebaikan tu, kejahatan orang tu rahsianya daripada mengajak kita mengajak dia kepada kebaikan. Tu automatik dia lihat macam. Tapi kalau kita dah ajak kebaikan, masih lagi dia buat kemungkaran, maka kemungkaran tu perlu dicegah. Kan dalam hadis sebut kemungkaran tu tiga perkara kan. Yang pertama, kalau ada kuasa, cegah dengan kuasa kita. Dan kalau tak boleh, tak ada kuasa, yang kedua kata Nabi, cegah dengan lisan, tegur. Tak boleh juga, pergilah yang ketiga, iaitu tegur dalam hati, tidak redha dengan hati, benci dalam hati. Itu adalah selemah-lemah iman, kata Nabi. Tiga step lah dalam nak mencegah kemungkaran ni. Dan yang terakhir pagi ni, iaitu kita baca apa? Dia ada 7 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 semua. Yang ketujuhnya memberi nasihat, memberi 4, 5, 6. Yang kenanya memberi nasihat kepada orang Islam. Itu pun juga dia berkait dengan lidah, pekerjaan lidah, yang mana lidah ini kita gunakan untuk bangsa akhirat. Jadi memberi nasihat kepada orang Islam, kita beri nasihat tu kita dapat pahala dah. Sama ada dia terima tak terima itu lain cerita. Tapi kalau dia terima nasihat kita, dia amal, kita dapat lagi pahala. Lepas tu dia bagi pada orang lain pula. Oh, maknanya bertambah-tambahlah pahala kita. Kita nasihat je. Kita nasihat. Dan nasihat kita tu tidak sedikit pun memberi bekah pun. Yang memberi bekah Allah. Jangan pula kita kata dia tu berubahkan aku tu. Kalau kita kata kita beretikad bahawa kita yang boleh mengubah orang tu, dan orang tu berubah kerana kita, bahaya tu. Kita sudah buat kerja Tuhan tu, syirik yang tak disedari tu. Hatta diri kita sendiri pun, katalah kita sendiri pun kita berubah kepada Allah, kita tak boleh kata kuasa kita yang berubah.
Apatah lagi kita kata kita boleh ubah orang. Kita sendiri mengubah diri kita sendiri pun kita tak boleh beriktikad bahawa kita ada kuasa mengubah diri kita. Allah. Baru selamat akidah tu. Ni kadang-kadang kita aku ni sebab aku ni. Hati-hati. Hati-hati, gelincir kita. Siapa yang memberi manfaat? Allah. Yang memberi mudarat? Allah. Bagaimana? Situ kunci dia. Bermakna tidak ada kuasa makhluk sedikit pun. Tapi Allah suruh kita usaha dan ikhtiar. Dengan asbab usaha dan ikhtiar tu Allah akan berilah kepada kita. Jadi pusing ke mana pun kembali kepada Allah SWT. Selamatlah akidah kita. Itu jaga. Itu kena jaga. Okey? Itu memberi nasihat kepada orang Islam. Yang kelimanya, yang keempat, yang enamnya, yang ketujuhnya menunaikan hajat orang lain. Yang ke-8-nya menyatukan kembali hubungan antara mereka yang lain. Banyak lagi lah tu nak urai tu. Dah ni pun tak habis lagi ni. Yang ke-84 tu masih lagi kita akan hurai lagi. Itu antaranya Dr. Wabah Zali kata tadi yang nota kaki yang ke-84 tadi yang memberi manfaat tadi, iaitu pembahagian waktu yang baik untuk perkara yang baik. Itu waktu yang paling baik menghafal bila waktu akhir malam, iaitu waktu sahur. Ini antara yang disebut oleh ulama. Yang waktu yang paling baik untuk membahas masalah agama, berbincang, ialah waktu pagi. Tu nota kaki muka surat 49 tu kan. Waktu menulis fawaid ataupun faedah-faedah waktu siang. Ini disusun oleh ulama. Waktu siang tulis faedah-faedah fawaid. Dan yang keempatnya mempelajari permasalahan agama permulaan malam, iaitu waktu maghrib dan esok. Rupanya patutlah masjid ada kuliah maghrib selalu. Rupanya ada sebenarnya dalam istilah fiqh ni, mana mempelajari permasalahan agama permulaan maghrib, maghrib dan isyak. Kalau menghafal tu waktu akhir malam. Kalau pagi tu membahas masalah agama, berbincang pagi tu, patutlah sebelum ni kita ada kuliah subuh pagi dan kuliah maghrib. Semua itu berkait dengan permasalahan agama. Maka betul lah tu. Mana kita dah ikut dah spek ni yang disusun oleh para ulama. Daripada mana? Daripada mana? Semuanya daripada Nabi SAW. Biar InsyaAllah kita berhenti situ. Kita akan hurai lagi perkara yang ke-7, 4, 5, 3, 4, 5, 6. Yang 6 tu kita buat bulat 4 nota kaki 85 tu, nota kaki untuk memberi nasihat kepada orang Islam tu. Pada nota kaki tu kita tak bahas lagi. Kita akan sambung. Yahya bin Mu'az Ar-Razi menasihatkan berkait dengan memberi nasihat kepada orang Islam. Itu saya kata tadi, memberi nasihat kepada orang Islam ni sama ada daripada peringkat atasan sampai ke bawah, sampai dalam rumah kita sendiri pun, sampai jiran-jiran kita sendiri pun. Kata Ustaz Auni, kata Ustaz James, dia kata pasti ada ujian. Pasti ada ujian. Ada yang pro and kontra. Ada yang menerima nasihat kita, ada yang menerima nasihat kita, tapi yang mengucap terima kasih tak banyak. Ada sikit ya. Ada terima kasih tak ada. Ada dan tak kurang banyak juga yang mencemuh, yang tidak suka dengan teguran kita tu. Itu biasa, dia kata. Ujian dalam dakwah. Bukan setakat di luar, dia kata. Dalam rumah kita sendiri pun, wa imai isteri kita pun, anak kita pun belum tentu dia terima dakwah kita. Ini ujian. Betul tak? Sebab apa? Kita serahkanlah kepada Allah SWT. Kenapa? Kita buat kerja kita dan serah kepada Allah SWT, kerana kita berpegang bahawa hidayah itu milik Allah. Kita tidak boleh mengubah orang, kita tidak boleh memberi hidayah ataupun segala-galanya, tidak boleh memberi bekas. Makhluk tidak boleh memberi berkah kepada makhluk. Yang beri berkah ialah Allah SWT semata-mata. Kan? Wallahu alam. Itu saja, semua apa maaf dan silap yang baik daripada Allah SWT. Yang lemah, yang kurang daripada kelemahan, kejahilan di saya sendirilah. Jadi kita tangguh majlis kita bagi-bagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Subhanallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa dhalamtu nafsi faghfir lana fa innahu la yaghfiru illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rasulah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rasulah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rasulah. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wa sallam bima huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wa sallam bima huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wa sallam bima huwa ahluh. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa dari kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa dari kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi wa muntaha 'ilmihi. Allahumma inna asbahna ushiduka wa ushidu hamalata 'arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka Allahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Allahumma inna asbahna ushiduka wa ushidu hamalata 'arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka Allahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Allahumma inna asbahna ushiduka wa ushidu hamalata 'arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka Allahu la ilaha illa anta. Allahumma inna asbahna ushiduka wa ushidu hamalata 'arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka Allahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.